Sebut mengenai bunga, sudah pasti antara perkara yang terlintas di fikiran adalah keharuman yang dihasilkan. Namun terdapat juga bunga yang rupanya sahaja cantik tapi berbau tersangat busuk sehingga sukar untuk didekati. Bunga yang dimasukkan itu ialah bunga bangkai dan nama gelarannya bukan sekadar mitos kerana ia benar-benar busuk. Menurut Perbadanan Hutan Sarawak SFC, bunga bangkai atau nama saintifiknya ialah Amorphophilus hewitti mengeluarkan bau yang agak kuat, seakan-akan daging busuk untuk menarik lalat atau kumbang yang bertindak sebagai ejen pendemungaan. SFC menambah bunga yang tumbuh meliar di sekitar kawasan kaki gunung di Gunung Gading ini boleh tumbuh sehingga ketinggian 3 meter tinggi dan hanya menghasilkan sekuntum bunga sahaja. Ingin tahu mengenai keunikan bunga tersebut, Kru Suara Sarawak telah membuat tinjauan di Taman Negara Gunung Gading Lundu untuk merasai sendiri pengalaman melihat dan menghidu bunga tersebut. Dalam tinjauan tersebut, kami ditemani oleh salah seorang warden Taman Negara Gunung Gading, Laing Leslie Ului, yang merupakan individu yang menemui bunga bangkai di sekitar kaki gunung tersebut. Okey, itu adalah bunga bangkai yang kita kenali dengan nama saintifiknya Amorphophilus hewitti. Jadi bunga ini boleh tumbuh sehingga 2 meter kalau di Gading sinilah. Jadi untuk part bunga ini, yang bawah ini kita namakan dia sebagai sped. Ini adalah spedix atas ini. Secara worldwide terdapat 200 spesies lah Amorphophilus ni, dan 15 daripada spesies boleh dijumpa di Sarawak dan endemik to Borneo lah. Di kawasan Gunung Gading tu hanya boleh dijumpai lah di sekitar di kaki gunung lah. Kaki gunung ini lebih kurang dalam ketinggian lebih kurang 100 meter. So far baru sikit tu ditemui lah di dalam masa tu lah. Tu dah berkembang sebenarnya lah. Ya, tu lebih kurang hari keempat. Yang mungkin ada tinggal dalam 9 ke 10 hari lagi lah. 9 ke 10 hari lepasnya akan layuk lah, kira layuk lah. Widet. Jelasnya lagi ketika menemui bunga tersebut yang berada kira-kira 100 meter sahaja dari laluan masuk pendaki dan bau busuk sudah dapat dihidu dalam jarak lebih kurang 3 meter. Masa tu memang kami lah yang discover masa. So apa perasaan kita waktu kita first dapat discover bunga? Untuk yang tu memula bila nangganya macam dari jauh, nangga ada putih-putih ya. Sebelum tu memang pernah nangga, jadi so kami kenal lah. Cuma kami belum banyak gila macam data ataupun knowledge berkenaan tu, so have to refer dengan tidak biologis semua di HQ lah. Mau belajar pasal benda tu juga lah. Mula terkejut lah, terkesima kata orang. And then bila orang madahnya apa berbau, cubalah kami dekat situ, cuba menghidunya biar macam kita mau experience terimpun lah rasanya. So bila dah dekat benar, memang berbau lah. Biasanya bunyinya dah keluar putih macam tu bau. Sebab first day masa kami jumpanya belum sekuat tu baunya. So tu dah hari keempatnya dah memang totally baunya memang angkat lah. Tapi nang ada bau lah waktunya. Yes, memang ada bau lah. Hari pertama kami jumpanya ada sedikit menguncup lah. Ada sedikit menguncup, and then bila compare dengan today lah. And then yang lebih kurang tingginya pendek sikit lah dari tu. Beberapa inci lah pendek. Pada masa yang sama, beliau turut menjelaskan operasi Taman Negara Gunung Gading kepada orang awam. Jadi Taman Negara Gunung Gading sekarang sudah dibuka lah kepada umum, tapi kita mengahadkan beberapa trail saja yang boleh dibuka, iaitu Lintang Trail, Viewpoint Trail dan Rafflesia Trail lah untuk pengunjung. Kerana setengah trail ditutup terpaluk kepada SOP semasa lah. Untuk lokal adalah RM10, untuk foreigner kita charge RM20 lah. Kanak-kanak RM3 dan untuk children foreigner RM7. Untuk masuk ke Taman Negara, SOP kami orang menetapkan semua orang yang sudah divaksin sejak boleh masuk. Pada satu masa yang boleh berada di kawasan taman adalah 50 orang lah. On rotation basis. Macam tu dekat-dekat tu bila mun sedaknya perlu ke assist, kami orang assist. Mun sedaknya macam ada yang dah biasa, sedaknya boleh jalan sendiri lah. So Tapi akan upon request lah. Di Taman Negara tu mostly kerja kita berkaitan dengan konservasi, dengan penguasaan jugalah, serta maintenance kawasan park lah. So jadi sesiapa ranger yang bertugas bila mereka memantau kawasan sekeliling, mereka dalam satu masa itu boleh terus membuat pemantauan flora dan fauna di sini lah.